Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? InsyaAllah hari ini bersama saya tidak lain tidak bukan Muallim Muhammad Amr bin Seman akan mengajar kalian semua bahasa Arab bagi murid tahun 1. Anak murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, keluarkan buku teks bahasa Arab kamu yang berwarna kuning insya-Allah. Dan sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada pagi ini, sama-sama kita subscribe channel Sri Tita Fiz Ibadur Rahman Tumpat supaya kita dapat mengulangi video yang telah diajar oleh muallim sebelum daripada ini. InsyaAllah. Anak murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, buka buku teks muka surat 34, iaitu tajuk kita adalah Nurakkiz 'alal ba'. Dah. Nurakkizu 'alal ba'. Dah, sama ada nurakkiz ataupun nurakkizu 'alal ba'. Okey, baik. Itu tajuk kita hari ini adalah ia hanya ingin kita ni fokus kepada huruf ba. Iaitu kedudukan huruf ba, di manakah kedudukan huruf ba? Okey. Baik. Jadi mata kita hanya fokus kepada huruf ba sahaja. Baik. Di manakah tempat yang perlu kita fokuskan? Okey, jom. Tengok slide muallim ini. Dah. Di manakah ia? Sama ada ia berada di al-awwal, iaitu di hadapan, al-wasatu, di tengah, ataupun al-akhiru, di akhir. Dah, sebut sekali. Al-awwal, al-wasatu, al-akhiru. Dah. Okey, berada di awal, ataupun di tengah, ataupun di akhir. Akhir apa? Iaitu awal, tengah, ataupun akhir kalimah. Tidak kira kalimah apa yang dikeluarkan sekalipun. Dah, asalkan huruf ba berada di mana. Kita tengok huruf ba sama ada berada di awal kalimah, ataupun wasatul kalimah, ataupun akhirul kalimah. Okay, baik. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Dah. Iaitu muka surat 34. Okey, kita tengok buku teks kita. Dia tulis aqra'u wa uraddidu. Saya membaca dan saya mengulangi. Dah, okey, baik. Ini adalah kalimah yang telah diberikan yang ada huruf ba. Yang perlu kita fokuskan huruf ba. Sama ada ia berada di awal, ataupun di wasatu, ataupun di al-akhiru. Dah, okey, baik. Kamu tengok buku teks kamu dan ini adalah slide yang muallim buat. Okey, kita teruskan iaitu huruf ba. Yang pertamanya adalah huruf ba. Yang diberikan adalah 3, sama ada ba itu berbaris atas ataupun di bawah dan juga berbaris di hadapan. Tetapi di buku teks kamu, dia menghadirkan huruf ba berbaris di atas. Okey, contoh yang pertama. Okey, baca sekali muallim. Ba, khi, la. Sekali lagi. Ba, khi, la. Maka hadirlah kalimah bakhila. Okey, di manakah kedudukan huruf ba pada kalimah bakhila? Sudah tentu ia berada di awal kalimah. Okey, ingat dah awal kalimah. Okey, yang kedua. Sa, ba, ta. Baca sekali lagi. Sa, ba, ta. Maka lahirlah kalimah sabata. Sabata. Okey, di manakah kedudukan huruf ba pada kalimah sabata? Maka ia berada di al-wasatu kalimah. Dia berada di tengah-tengah kalimah. Okey, yang ketiga iaitu, okey, baca sekali muallim. Cepat Amru, jom. Kataba. Sekali lagi. Kataba. Maka lahirlah kalimah kataba. Kataba. Okey, di manakah kedudukan huruf ba pada kalimah kataba? Okey, sudah tentu ia berada di akhir kalimah. Okey, boleh. Okey, yang seterusnya iaitu huruf ba. Yang perlu kamu fokuskan adalah huruf ba berbaris mati. Kita tengok kedudukan dia dulu. Di sini ada beberapa penerangan yang perlu kamu tahu. Okey, yang pertama dihadirkan contoh iaitu abyadu.
Okey. Contoh yang diberikan adalah abyadu. Okey, sebut sekali lagi. Abyadu. Abyadu. Sekali lagi. Abyadu. Okey, apa yang perlu kamu tahu adalah kalimah ba, apabila ia berada di awal kalimah, yang mana ia tidak bersambung dengan huruf sebelumnya, maka kedudukannya adalah awal kalimah. Kita tengok huruf ba yang berbaris mati ini, adakah ia bersambung ataupun tidak? Jikalau dia tidak bersambung, maka kedudukannya adalah di al-awwal kalimah. Ingat kalau ba ini tidak bersambung dengan huruf sebelum dia, maka kedudukannya adalah berada di awal kalimah. Ada pun contoh yang kedua, muallim hadirkan, iaitu khabzun ataupun khubzun. Okey, tengok huruf ba. Khabzun ataupun khubzun. Huruf ba, ia bersambung dengan huruf yang sebelumnya. Huruf ba yang berbaris mati ini bersambung dengan huruf yang sebelumnya, maka kedudukannya berada di al-wasatul kalimah. Ia berada di tengah-tengah kalimah. Kalau ia sambung, ia berada di tengah kalimah. Kalau dia tidak bersambung dengan huruf yang sebelumnya, maka ia berada di awal kalimah. Jika huruf ba duduk belakang kali ni, tu kita tak perlu persoal tengah ke, depan ke. Ya tentu duduk di belakang. Hak belakang tak saya dibincangkan. Yang perlu kita bincangkan sama ada ia berada di awal ataupun di tengah. Jika bersambung, ia di tengah. Jika ia tidak bersambung, maka kedudukannya berada di awal kalimah. Boleh tak? Okey, yang seterusnya iaitu huruf ba yang yang ada sabdu. Baik. Huruf ba yang ada sabdu, yang pakai kopiah ni, dilahirkan daripada dua huruf ba. Iaitu, yang pertama, wajib ba mati. Ba berbaris mati. Yang kedua adalah dilahirkan ia daripada ba, sama ada ba ini berbaris di atas ataupun di bawah ataupun di hadapan. Baik. Kita tengok contoh dia. Maknanya, ba yang ada sabdu ni, pecah dia ni kepada dua ba. Apabila bergabung ba baris mati dan juga baris hidup ni, maka keluarlah ba yang ada sabdu di atas dia. Okay, contoh yang diberikan kepada kita adalah kalimah kubba'atun. Tengok, sa ya huruf ba. Maknanya kata tadi ada dua. Okey, maka kita pecahkan huruf ba. Mana? Okey, tengok. Kub. Ini. Ba baris mati ni tengok ada dah sini. Berada di hadapan. Okey. Yang kedua adalah ba. Berbaris hidup. Baris di atas. Kub. Ba. Tun. Okey, sebut. Kub. Ba. Tun. Kub. Ba'atun. Sekali lagi. Kub. Ba'atun. Okey. Adapun huruf ba yang ada sabdu ini, maka kita perlu mengambil kira, kita kena ambil kira kedudukan dia pada huruf ba yang berbaris hidup sahaja. Ba baris mati ni kita tak sekira. Jangan pula kata mu'alim, ni ba duduk awal. Tak. Kita ambil huruf ba yang berbaris hidup sahaja. Kita kira hak hidup. Maka hak hidup ini berada di tengah-tengah kalimah. Iaitu al-wasatu. Boleh? Dah ingat dah? Kita ambil baris hidup sahaja. Baris mati, tak usah kira. Boleh? Okey, baik. Yang seterusnya, anak murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tengok bawah kali buku teks kita tu, dia kata uhaddidu wa umayyizu. Kita kena tentukan dan kita kena bezakan. Okey. Kalimah yang diberikan kepada kita yang awal adalah baqaratun. Sebut baqaratun. Okey. Adakah ia berada di awal kalimah ataupun wasatul kalimah ataupun al-akhirul kalimah? Sudah tentu ia berada di awal kalimah. Jawab. Amru. Okey, kalimah yang kedua yang diberikan kepada kita adalah rubu'un. Rubu'un. Okey, di manakah kedudukan huruf ba yang berada di kalimah ini? Okey, terus Farisha jawab. Adakah ia berada di awal ataupun al-wasatu ataupun di al-akhir? Jawab. Lagu mana?
Okey, sudah tentu berada di al-wasatu. Okey, yang keseterusnya adalah kalimah rajabun. Okey, seterusnya rajabun. Siapa nak jawab? Okey, Balqis jawab rajabun. Adakah huruf ba ini berada di awal ataupun al-wasatu ataupun di al-akhir? Al-akhiru maknanya okey bandar. Okey, baik. Yang keseterusnya adalah kalimah qabla. Dah, qabla. Kita tengok huruf ba ni tak ada makna kata sambung. Dah, kalau tak sambung ia berada di awal. Ba ni, kalau ba ini bersambung dengan huruf yang sebelumnya, maka ia berada di mana? Adakah ia berada di al-awalu ataupun al-wasat ataupun di al-akhir? Okey, teka. Ha, Abu Qari, jawab. Okey, yang keseterusnya iaitu kalimah sabbat. Dah kita kena kira huruf ba ini yang berbaris di hidup, yang membaris di atas. Dah. Ingat dah, ba ni dia pecah dua sebenarnya. Baris mati sah, baris hidup sah. Maka kita kena kira baris hidup. Ba berbaris hidup berada di mana? Adakah ia berada di awal kalimah? Ataupun al-wasatul kalimah? Ataupun di al-akhirul kalimah? Ha, teka, cepat. Ha, cepat Zikri. Ha, mana lagi? Okey, baik. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Dan jangan lupa buka buku aktiviti yang berwarna biru dan jawab latihan pada muka surat 34 iaitu nurakkizu alal ba. Dah. Fasil summa uktub. Dah, kita kena ceraikan dan kita kena tulis ni. Tulis. Baca sesar dah. Bakhila tulis. Bakhila. Dah. Yang kedua, haddid summa insakh. Dah, kita kena tentukan dan kita kena apa ni? Sambung titik. Okey. Tengok. Apa ni? Bir ka tun. Ro anduk mana? Dah. Ab yadu yadu qub ba'atun. Dah. Rajabun. Okey. Baik, ini saja latihan kita. Jadi pembelajaran kita hari ini kita lebih kepada kita nak fokus. Nah, kedudukan huruf ba. Di manakah kedudukan huruf ba? Amru. Okey, baik dah. Jadi ingat kedudukan huruf ba ini seperti mana yang Mak Ali tunjuk tadi, Mak Ali ajar tadi. Dan jika ada persoalan yang kamu tidak faham, yang kamu ingin tahu lebih lanjut, dah, Mak Ali akan terangkan kepada kamu di dalam Google Meet nanti insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang diajar tadi kamu dapat memahami dengan baik dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jangan lupa sekali lagi anak murid Muallim semua, dah subscribe channel Sri Tahfiz Ibadur Rahman Tempat, akak butang like ni. Dah, insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari ini meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siru ala barakatillah. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Dan kita berjumpa sekejap sahaja lagi insya-Allah.